وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan, peluang serta kesihatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Bagi menyambung pengajian kitab kita, insya-Allah tuan-tuan malam ini sebagaimana kita janji bulan lepas, kita akan sambung lagi dalam tajuk sifat perkata Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insya-Allah kita akan sambung takluk sifat perkata. Dua kuliah yang lepas kita dah bahas tentang makna sifat perkata yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ini kita akan bahas, kita akan bincang berkaitan dengan peranan, fungsi ataupun bidang tugas sifat perkata yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 19 di bawah 4 baris yang ketiga dari bawah. Qala al-musannif rahimahullahu taala, maka Allah taala berkata-kata pada sedia kala. Tiap-tiap barang yang wajib, itu kita akan sambung di situ. Ini peranan dan fungsi ataupun bidang tugas sifat perkata. Baik, sebelum kita sambung, maka Allah Taala berkata-kata. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan, yang disebut kalam ataupun murad kepada makna kalam. Apabila kita sebut kalam Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat perkata Allah Subhanahu wa taala, dia merujuk kepada sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sifat perkata inilah Allah berkeupayaan untuk berkata-kata, merangkumi perkara yang wajib dan mustahil dan harus. Itu makna perkata Allah Subhanahu wa taala. Paling mudah untuk kita faham tuan-tuan, perkata Allah Taala ini dia merujuk kepada kalam nafsi. Kita dah bahas asas dia ada dua kategori. Ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Dua asas pembahagian kalam ataupun pembahagian sifat perkata. Jadi sifat perkata yang ada pada Allah ini, dia tidak ada suara dan tidak ada huruf. Kenapa? Kerana yang bersuara dan berhuruf yang menjadi ciri udara itu merupakan kalam lafzi. Merupakan kalam ataupun perkataan lafzi. Sebab itulah dia ada suara dan dia ada huruf. Ataupun dia ada design, dia ada bentuk, dia ada pattern. Itu dipanggil huruf. Huruf itu merujuk kepada pattern. Baik. Yang kita nak bincang malam ni tuan-tuan, peranan sifat perkata yang ada pada Allah Ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sifat perkata ini, maka apa peranan dia, apa fungsi perkata yang ada pada Allah. Kita dah jelas perkata itu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala yang bukan ada suara. Itu jangan bertukar dengan lafzi. Sebab itu dia ulang banyak kali. Di mana-mana kitab pun dia akan ulang sifat perkata Allah Ta'ala ini yang tidak ada suara, tidak ada huruf. Itu merujuk kepada apa tuan-tuan? Merujuk kepada penafian kalam lafzi. Dia takut kita bertukar. Sebab itulah dalam bentuk ayat dia menggunakan ayat sifat perkata yang tidak berhuruf dan bersuara. Kenapa? Kerana dia nak menafikan ataupun ternafi kalam lafzi yang jenis ada suara dan ada huruf. Takut kita keliru mana sifat yang ada di zat Allah Ta'ala yang kata kalam dan mana yang kata lafzi.
Baik, settle je. Itu dia punya sifat perkata. Dan sifat perkata ini tuan-tuan, mudah untuk kita faham. Kerana kalau kita tak berapa nak clear, dia akan nampak lafzi. Dia akan nampak lafaz. Dia akan nampak suara. Dia akan nampak huruf. Itu bukan sifat perkata. Dia akan nampak Quran. Tu. Dia akan nampak wa kallamallahu Musa taklima. Bagaimana Nabi Musa mendengar perkataan Allah, kalam Allah. Bagaimana rupa dia. Kita akan bahas pada malam ini. Dan apa beza di antara kalam Allah dengan Quran. Itu yang kita nak bahas supaya clear. Yang mana perkata, yang mana takluk bagi perkata. Ataupun dinamakan Quranul Karim. Dan apa nama ini, kalaulah Nabi Musa, maka dia mendengar Zabur. Dia mendengar Taurah. Dia bukan mendengar Al-Quran. Tapi Nabi Muhammad, dia mendengar Al-Quran. Apa beza di antara Quran dan sifat perkata? Sebelum tu tuan-tuan, sebelum kita cerita peranan dia, kita nak sebut sekali lagi, yang kata sifat perkata ni tuan-tuan, dia kita clearkan. Sifat perkata ini, dia hakikat ataupun keupayaan untuk Allah berkata-kata. Itu dipanggil sifat perkata. Yang ada di mana? Yang jenis wujudiyah, yang ada di zat Allah Ta'ala. Baik, settle. Apabila sebut yang ada di zat Allah Ta'ala, tuan-tuan, apa tergambar di minda kita? Wujudiyah itu sangat penting. Kata kunci ni. Apabila kita sebut sifat perkata yang ada di zat Allah Ta'ala, maka kita terbayang di minda kita, sifat perkata ini jenisnya wujudiyah. Jenisnya ada. Jenisnya makna ataupun ma'ani. Ada di mana? Ada di zat Allah Ta'ala. Apabila ada tuan-tuan, wujudiyah ini, maka tuan-tuan akan tergambar di minda kita ciri-ciri ataupun konsep wujudi. Ada dua ciri. Konsep wujudi ada dua ciri. Apa dia ciri pertama? Kita pernah sebut sebelum daripada ni. Dua ciri asas konsep wujudi. Apa konsep wujudi? Konsep benda yang ada. Benda yang sebenar-benar ada. Yang ulama kita buat satu formula yang kata kullu mawjudin yasihhu an yusma. Tiap-tiap benda yang ada ini, kata para ulama, yasihhu an yusma ataupun yurah. Dua ciri. Pertamanya apa? Pertamanya dia sah ataupun boleh ataupun mungkin untuk didengar. Maknanya apa tuan-tuan? Konsep wujudi ini kita relate dengan sifat perkata yang ada pada Allah Ta'ala. Maka ciri ataupun pertamanya konsep asas wujudi, kita boleh mendengar sifat perkata yang ada pada Allah. Allah Ta'ala menjadikan, ini takluk qudrah, Allah Ta'ala menjadikan pendengar. Itu dia panggil kisyaf. Apa panggil? Buka kasyaf. Allah buka kasyaf pendengaran kita tuan-tuan. Sekarang ni, adinya secara adatnya sekarang tuan-tuan, pendengaran tuan-tuan, dia hanya takluk, dia hanya berfungsi kepada apa? Kepada suara. Dia hanya takluk kepada benda yang ada suara, bahawa tuan-tuan boleh dengar. Tuan-tuan tak boleh dengar meja. Tuan-tuan sekarang ni tuan-tuan, Allah tak buka kasyaf pendengaran tuan-tuan. Tuan-tuan tak mampu mendengar meja. Walaupun meja ini hakikatnya wujudi, sepatutnya tuan-tuan boleh dengar meja. Tapi tuan-tuan tak boleh dengar meja. Kenapa? Kerana adi dia panggil. Adi ni dia panggil normalnya, adatnya, Allah Ta'ala jadikan pendengaran sekarang untuk tuan-tuan, dia hanya function dengan suara sahaja. Kalaulah meja saya ketuk tuan-tuan, tuan-tuan akan takluk pendengaran tuan-tuan berfungsi. Kenapa? Tuan-tuan boleh dengar ketukan meja. Adakah tuan-tuan dengar meja? Tidak. Tuan-tuan hanya dengar suara yang keluar daripada ketukan meja.
Tapi saya nak cerita hakikat ataupun sebenar-benar konsep wujudi, kalau dia jenis ada, maka tuan-tuan boleh dengar. Walaupun sekarang tuan-tuan tak mampu nak dengar. Kenapa tuan-tuan mungkin dengar, boleh dengar? Kerana perkara itu berada pada level wujudi, bukan amrun iktibari. Pada level, pada standard wujudi. Apabila standard wujudi, maka terbayang di minda kita konsep asas wujudi ada dua ciri. Pertamanya, ciri pertama apa? Dia boleh untuk didengar sekiranya Allah buka kasyaf. Yang kedua, an yura. Dia boleh untuk dilihat sekira Allah buka kasyaf penglihatan kita. Penglihatan yang ada ini, Allah Ta'ala beri function. Sekarang tuan-tuan, mata kita akan berfungsi pada benda yang ada cahaya saja. Kalau tidak ada cahaya, dia tidak berfungsi. Sebab tu gelap kita tak nampak. Tidak ada cahaya, mata kita tak boleh takluk. Kenapa? Kerana adinya sekarang ini mata secara adatnya dia akan berfungsi berkaitan dengan apa? Dengan cahaya. Tetapi hakikat sebenar mungkin untuk dilihat sekira Allah buka kasyaf. Itu dia panggil konsep wujudi. Baik, kita relate dengan sifat perkata, tuan-tuan. Sifat perkata ini, dia satu sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Tu. Apabila sebut ada pada zat Allah Ta'ala, maka dia lahir dua ciri yang termasuk dalam konsep wujudi. Apa dia? Sifat perkata ini, tuan-tuan, kita mungkin untuk dengar. Boleh dengar. Dengar sifat perkata Allah. Allah jadikan pendengaran kita ini, tuan-tuan, untuk ataupun boleh mendengar sifat perkata yang ada pada Allah. Sekarang, tuan-tuan, kita tak dengar sifat perkata. Sekarang, tuan-tuan, kita tak dengar sifat perkata yang ada pada Allah. Tuan-tuan dengar apa? Tuan-tuan dengar suara, lantunan yang lahir daripada huruf Al-Quran. Itu bukan sifat perkata. Orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dengar ejaan bin, ba, sin, min. Tuan-tuan dengar apa? Adakah tuan-tuan dengar sifat perkata? Bukan. Itu tuan-tuan dengar samarah ataupun tuan-tuan dengar perkataan yang lahir daripada apa, tuan-tuan? Yang lahir daripada makna sifat perkata. Dengan sebab Allah Ta'ala ni ada sifat perkata, dia berkeupayaan untuk berkata-kata, dan apabila dia berkata-kata, ini dia panggil ta'luk ataupun samarah. Maka kita boleh dengar, tuan-tuan, apa yang kita dengar. Hari ini, bukan akan datang. Hari ini Allah hanya bagi dengar suara. Allah bagi dengar suara. Tetapi bukan kita nak bincang suara. Kita nak bincang sifat perkata yang ada pada Allah Ta'ala tu. Tuan-tuan boleh dengar ataupun tidak? Ya, boleh dengar. Bila? Akan datang. Di syurga nanti, tuan-tuan, dalam qaul, dalam mazhab al-sunnah wal jamaah, dalam mazhab asy-syairah, maka kita akan melihat dan akan mendengar sifat perkata Allah Ta'ala. Boleh dengar. Kenapa dia boleh dengar? Ini tepat perbahasan. Jawapan dia, tuan-tuan, kerana sifat perkata itu termasuk dalam sifat wujudi. Dan sewujudi ni konsep asas dia ada dua ciri. Pertamanya, dia boleh didengar. Yang kedua, tuan-tuan, dia boleh dilihat. Sekarang kita tak mampu nak lihat sifat perkata. Jangan kata nak tengok sifat perkata Allah Ta'ala, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tengok sifat perkata tuan-tuan pun tuan-tuan tak mampu. Cuma tuan-tuan boleh boleh tahu, boleh detect bahawa kita ada sifat perkata di diri kita. Walaupun kita tak berkata-kata. Ketika saya senyap, tuan-tuan, saya tahu bahawa saya ni ada sifat perkata. Walaupun saya tak bercakap. Walaupun saya tak bercakap. Ketika saya sedang menyusun idea, menyusun patah perkataan dalam hati, dalam minda kita, itu sifat perkata yang ada pada kita. Tapi apabila kita berkata-kata, maka itu dia panggil peranan kita. Dia panggil fungsi sifat perkata. Boleh berkata-kata pada bila-bila masa. Kita tak mampu nak lihat sifat perkata sekarang. Cuma kita tahu aku ni ada sifat perkata. Walaupun tak berkata-kata, walaupun kita diam 12 jam tak bercakap. Puasa tak bercakap. Tak nak bercakap. Kenapa tak nak bercakap? Kerana kita tak nak bercakap. Bukan sebab kita tak ada sifat perkata.
Diam tu tuan-tuan, sifat perkata ada dalam idea, ada dalam hati tuan-tuan. Sedang menyusun patah perkataan. Tetapi kita tak berucap. Itu dipanggil sifat perkata. Tuan-tuan dalam di syurga nanti dapat melihat sifat perkata Allah Ta'ala. Boleh melihat sifat perkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik settle. Itu makna kalam. Supaya kita clear. Yang kata kalam itu dia merujuk kepada kalam nafsi. Bukan kalam lafzi. Dan bukan kalam yang kita dah bahas nafsani. Hadithun nafsi. Bukan. Kalam di sisi ahli sunnah wal jamaah ini murad apa dia? Muradnya ialah merujuk kepada sifat perkata yang ada pada Allah Ta'ala. Yang mungkin untuk didengar. Yang mungkin untuk dilihat. Dan dengan sifat perkata itulah Allah Ta'ala boleh berfungsi untuk berkata-kata. Baik, kita sambung yang kedua, topik yang kedua. Dah settle dah topik pertama. Kita tahu makna sifat perkata. Kita tahu kalam lafzi itu apa dia. Maka kita nak tengok peranan dia. Apa bidang tugas sifat perkata. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berkata-kata pada sedia kala. Bukan pada hari ini saja. Pada sedia kala sejak azali lagi dia ada sifat perkata. Walaupun dia tidak berkata-kata. Maka Allah Ta'ala ni berkata-kata pada sedia kala. Tiap-tiap barang. Ini merujuk kepada bidang tugas sifat perkata. Dia panggil ta'luk. Dia merangkumi 3. Dia sama lebih kurang dengan ilmun. Ta'luk inkishaf. Dia merangkumi, Allah Ta'ala ni berkeupayaan untuk berkata-kata merangkumi barang yang wajib, barang yang mustahil, barang yang harus. 3 benda. Ketiga-tiga benda ini tuan-tuan, kita dah bahas 3 benda wajib, mustahil, harus ni. Ketiga-tiga ini termasuk dalam bidang tugas perkata. Sebelum tu tuan-tuan, kita kena faham dulu dia punya fungsi asas dia. Di peranan asas sifat perkata ini dalam bahasa akademik dia, dalam bahasa ilmiah dia, dalam bahasa ilmu kalam dipanggil ta'luk. Ta'luk apa dia? Dipanggil ta'luk dilalah. Dipanggil ta'luk dilalah. Peranan sifat perkata ini tuan-tuan untuk apa dia? Dilalah ini maknanya, asal makna dilalah ni untuk menunjukkan. Menunjuk apa dia? Menunjukkan ketiap-tiap perkara yang wajib ataupun perkara yang mustahil dan perkara yang harus. Menunjuk apa dia? Menunjuk kepada makna yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Itu peranan dia. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan, bahasa mudah kita apabila kita kata sifat perkata ini, apa peranan asas dia. Yang kata ta'luk dilalah itu. Ta'luk dilalah itu bahasa akademik, kadang-kadang kita tak apa nak clear. Bahasa simple kita, bahasa mudah kita, peranan asas dia apa? Dia menunjukkan, sifat perkata ni tuan-tuan, fungsi dia untuk menunjukkan kepada apa? Kepada makna yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tu. Itu sifat, dia punya peranan dia. Apa saja Allah berkata-kata, maka peranan dia menunjukkan kepada makna. Makna apa? Makna yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Mana contoh tuan-tuan? Contoh tuan-tuan, kita faham konsep kita dulu. Nak faham konsep dilalah, faham dulu konsep kita. Kita bagi 2 contoh. Contoh pertama, konsep baru kita. Contoh yang kedua, kita akan faham, dia sebut qul wallahu ahad. Di bawah itu, apa makna qul wallahu ahad. Baik, faham dulu konsep kita tuan-tuan. Kita pun ada sifat perkata dan kita pun ada peranan berkata-kata. Kita boleh berkata-kata pada bila-bila masa. Kenapa? Kerana kita ada sifat perkata dalam diri kita. Soal perkata itu tak excellent, tak berapa nak cantik ataupun tidak, itu lain cerita. Tapi dia ada sifat perkata. Kita dah bahas dulu. Kita dah bahas dulu. Walaupun dia ni orang yang cantik fasahah, kategori kedua dia ni kurang cantik, perkataannya gagap. Kategori yang ketiga, dia bisu. Kesemua kategori ni tuan-tuan, walaupun berbeza kualiti perkataan dia,
Tetapi hakikat dia yang kita nak fokusnya ialah mereka ini ada sifat perkata dalam diri mereka. Cuma kualiti perkataan itu kita tak nak bincang. Yang kita nak bincang adalah mereka ini ada sifat perkata dalam diri. Walaupun mereka bercakapnya ada yang fasih. Yang kedua ada yang kurang fasih, gagap. Yang ketiga ada yang tak boleh bercakap, bisu, tetapi mereka boleh menulis. Kenapa mereka bercakap tak boleh? Menulis boleh. Bercakap boleh, orang bisu lah. Bercakap cara orang bisu. Dengan isyarat dia. Suruh dia boleh menulis, dia boleh menulis. Kenapa? Kerana mereka ada sifat perkata. Sebab itu mereka boleh menulis. Mereka boleh menyusun idea dan hati mereka. Idea dan hati mereka boleh menyusun. Maknanya tuan-tuan, mereka ada benda yang mereka nak dan hati mereka. Tuan-tuan ada tujuan, ada kehendak dan hati tuan-tuan. Apabila tuan-tuan nak sampaikan isi hati tuan-tuan kepada saya, tuan-tuan akan bercakap. Maka bercakap itu tuan-tuan, apa fungsi tuan-tuan bercakap? Tuan-tuan nak menyampaikan mesej tuan-tuan kepada saya. Tuan-tuan nak pastikan bahawa tujuan tuan-tuan bertemu dengan saya ini sampai. Itulah dia panggil peranan dilalah, ta'luq dilalah. Tuan-tuan akan menggunakan percakapan. Apa peranan perkataan tuan-tuan? Untuk menyampaikan isi hati tuan-tuan. Untuk menyampaikan tujuan tuan-tuan. Untuk menyampaikan hajat tuan-tuan kepada saya. Maka itulah dia dinamakan peranan asas sifat perkata yang ada pada diri tuan-tuan. Apa dia peranan tuan-tuan? Peranannya ialah untuk menyampaikan kehendak tujuan hati tuan-tuan. Bahasa akademik kita panggil untuk menyampaikan makna yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Apa yang Allah nak kepada kita? Allah nak kita faham apa dia? Makna dia. Maka dia akan menggunakan perkataan dia. Faham tuan-tuan konsep perkataan yang ada pada kita, peranan perkataan yang ada pada kita. Maka apabila kita faham konsep baru, kita akan tengok pula konsep qadim, iaitu perkataan yang ada pada Allah, dan yang keduanya tuan-tuan ta'luq sifat perkataan ada pada Allah. Maka ta'luq sifat perkataan ada pada Allah tuan-tuan, kita dah sebut tadi peranan dia, fungsi dia ialah ta'luq dilalah. Apa dia ta'luq dilalah? Nak menunjukkan dilalah ni asal menunjukkan kepada makna yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Bukan lafaz, makna tuan-tuan, tu dia beza terjemahan. Mana contoh tuan-tuan? Contoh dia kita baca Quran, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul satu, huwa dua, Allah tiga, ahad empat. Di sini tuan-tuan ada empat makna. Qul huwallahu ahad, ada empat makna. Bukan lafaz, makna. Maka apabila tuan-tuan baca qul huwallahu ahad, bacaan tuan-tuan ada suara, ada huruf boleh dieja, itu bukan sifat perkata Allah Ta'ala. Jangan bertukar. Mana perkataan Allah? Ni dia Quranul Karim. Bukan sifat perkata Allah. Itu ta'luq. Itu samarah. Kesan daripada sifat perkata Allah Ta'ala, lahirlah perkataan dia. Mana dia? Kita baca qul huwallahu ahad. Maka kita baca qul huwallahu ahad ini tuan-tuan, apa dia ta'luq dilalah? Dilalah nak menunjukkan makna yang ada pada perkataan itu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Apa makna dia? Kita faham ataupun tidak, bukan faham lafaz, kita faham makna. Kita faham makna tuan-tuan. Nabi ni apabila dia berdialog dengan Allah Ta'ala, dia memahami makna yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Itulah dia panggil memahami makna, itulah dia panggil sifat perkata. Dia baca ayat, lafaz ini yang kita dengar ini lafaz, bukan perkata, tetapi dia memahami makna yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dia faham di sebalik lafaz ini. Di sebalik lafaz ini dia faham. Itu orang panggil memahami makna di sebalik lafaz. Makna itulah dia merujuk kepada ta'luq sifat perkata yang ada pada Allah Ta'ala. Kita baca qul wallahu ahad tuan-tuan, kita hanya tak tahu terjemah, tak tahu makna. Tak tahu makna yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sifat perkata Allah Ta'ala. Dia nak apa dia? Kehendak dia.
Itu dia panggil apa? Dia panggil ta'alluq dilalah. Dan kita jangan bertukar dengan apabila Allah Ta'ala, apabila kita baca qul huwallahu ahad, maka kita mendengar. Allah menjadikan pendengaran kita itu ta'alluq qudrah, bukan perkata. Allah menjadikan kita dengar, tuan-tuan, qul huwallahu ahad, kita boleh dengar. Kita boleh dengar apa? Kita boleh dengar kesan perkataan Allah Ta'ala. Tu. Kesimpulan dia, baik. Kita baca dulu, kemudian kita buat kesimpulan tu. Maka Allah berkata-kata pada sedia kala tiap-tiap barang yang wajib. Mana contoh dia berkata-kata ini pada barang wajib? Dia berkata pada barang wajib, dia berkata-kata pada barang mustahil, dia akan berkata-kata pada barang harus. Semua tiga aspek ini semua dia ta'alluq, dia berfungsi, sifat perkata dia. Maka dia berkata-kata pada barang yang wajib seperti firman Allah Ta'ala. Nya Allah Ta'ala. Ta'ala tu sifat bagi Allah. Nya tu nya Allah. Mana dia? Qul. Maqul qaul. Qul huwallahu ahad. Artinya, kata olehmu, iaitu Allah itu satu. Dan firmannya, ni firman yang kedua, ni contoh. Sekejap lagi kita akan buat kesimpulan. Mana perkata, mana perkataan. Innani anallahu la ilaha illa ana. Bahawasanya aku Allah ni tiada Tuhan melainkan aku. Ini Allah declare secara direct, bukan indirect. Dalam Quran ni, tuan-tuan, dia ada pelbagai message. Ada dalam bentuk direct yang boleh kita faham. Ada perlu kepada ilmu untuk memahami lafaz yang dalam bentuk indirect. Itu perlu kepada ilmu untuk memahami message dalam bentuk indirect. Sebab tu kita tidak berkeupayaan untuk memahami Quran tanpa penjelasan daripada para ulama. Sebab tu kita kena melalui perantaraan para ulama, kerana ulama ini mereka memahami dalam bentuk direct maupun dalam bentuk indirect. Dan Allah berkata-kata pada sedia kala tiap-tiap barang yang mustahil. Ayat itu biar dulu. Barang yang mustahil. Kita settlekan barang yang wajib. Barang wajib ini dia sebut perkara wajib, kita dah tahu. Adanya Allah dan adanya sifat Allah Ta'ala itu contoh perkara yang termasuk perkara yang wajib pada akal. Perkara wajib pada akal. Maka dia bagi contoh perkara wajib pada akal ini. Contohnya Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Maka Qul huwallahu ahad ini dia panggil inilah yang kita panggil Quran ni, tuan-tuan. Ini kita panggil Quran dengan beberapa makna. Quran ni, tuan-tuan, ada beberapa makna. Ada makna Quran itu dengan sifat perkata. Ini pertama. Ada makna Quran itu dengan makna apa? Dengan makna lafaz. Yang kita baca ni ada suara, ada huruf ni. Itu dia panggil Quran dengan makna bacaan. Quran dengan makna sebutan. Quran dengan makna perkataan. Itu makna Quran yang kedua. Makna Quran yang kedua itu dia panggil baru. Ada Quran tu yang kita faham tu dengan makna perkata. Apa dia? Dengan makna sifat perkata yang kita buat kesimpulan di bawah itu. Dengan sifat perkata. Kalam ni dengan sifat perkata. Ini Allah menjadikan. Allah menjadikan apa tuan? Apabila sebut Allah menjadikan, itu dia panggil ta'alluq qudrah. Ta'alluq qudrah. Allah menjadikan kita ini mendengar sifat perkata. Sekarang Allah Ta'ala tak jadikan kita ni mendengar sifat perkata Allah. Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, dia boleh menjadikan pendengaran kita untuk mendengar sifat perkata yang ada pada Allah Ta'ala. Yang ada pada Allah Ta'ala. Apa makna dia, tuan-tuan? Maknanya Allah menjadikan pendengaran kita mendengar kalam nafsi, bukan kalam lafzi. Kalau kalam lafzi, sekarang kita boleh dengar. Qul huwallahu ahad. Bukan yang tu.
Allah menjadikan pendengaran kita, tuan-tuan, ta'luq qudrah. Allah menjadikan pendengaran kita mendengar apa dia, tuan-tuan? Kalam nafsi, yakni sifat perkataan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ni sambung lagi, dan memahami. Kenapa dengar dan faham? Kerana relate, hubun kait dengan peranan sifat perkata. Kerana peranan sifat perkata ni untuk apa? Menunjukkan setiap dia punya tujuan ataupun apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu kita faham. Itu dia panggil dan memahami makna yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Bukan saja dengar, tetapi mendengar sifat perkata, kalam nafsi, dan memahami makna-makna yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kita ulang sekali lagi, tuan-tuan. Allah Ta'ala ini sifat perkata, bukan Quran. Kita mendengar, Allah Ta'ala menjadikan pendengaran kita mendengar sifat perkata yang ada pada Allah. Dia panggil mendengar kalam nafsi dan memahami makna. Sekarang tak dengar hakikat ni, dia Allah Ta'ala boleh. Dan memahami makna yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kita dengar, tuan-tuan, dan kita faham apa yang Allah nak. Mana contoh, tuan-tuan? Mana contoh? Contoh dia seperti kita mendengar qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ni, tuan-tuan, dia lafaz. Qul tu lafaz. Dia ada suara, ada lafaz. Tapi yang kita nak yang tuan-tuan dengar qul huwallahu ahad ni, dengar apa dia? Mendengar qul huwallahu ahad ni, kita memahami makna-makna yang bertepatan dengan makna yang sebenar yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad tu perkataan kita dengar. Sekarang ni hanya dengar perkataan. Sekarang ni kita dengar perkataan saja, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan sekarang ni tuan-tuan dengar perkataan dan tuan-tuan faham makna apa? Makna di sebalik qul huwallahu ahad. Itulah dia panggil makna di sebalik qul huwallahu ahad itu merujuk kepada sifat perkataan ada pada diri Allah. Tuan-tuan dengar saya sebut, tuan-tuan. Lalu tuan-tuan mendengar patah perkataan saya, tetapi tuan-tuan faham apa? Tuan-tuan faham makna yang ada dalam hati saya. Tuan-tuan faham makna yang ada dalam hati saya, itulah dinamakan tuan-tuan faham makna sifat perkataan ada pada diri saya. Contoh, tuan-tuan, contoh. Contoh orang tua-tua pesan. Orang tua-tua kata, tuan-tuan saya pesan kata imam. Imam, jangan kahwin satu. Iman kahwin dua. Pesanan saya. Dia faham apa dia yang faham. Bukan zahir, tuan-tuan, bukan zahir saya, tapi tuan-tuan faham nak makna sebenar. Dalam hati saya tu apa sebenarnya saya nak sampaikan kepada imam. Tuan-tuan faham makna yang tersirat dalam minda saya, itulah tuan-tuan memahami sifat perkataan ada pada saya. Bukan tuan-tuan dengar sahaja perkataan saya. Tak. Tapi tuan-tuan faham, tuan-tuan dengar perkataan saya, sifat perkataan saya, dan tuan-tuan faham makna di sebalik perkataan. Maknanya tuan-tuan faham makna sifat perkataan ada dalam minda saya, yang ada dalam hati saya. Tu bukan zahir saja. Kalau zahir dia faham orang suruh kahwin dua. Dia faham itu je. Sebab dia kata, ustaz kata jangan kahwin satu, kahwin dua. Dia faham kena kahwin dua. Dalam bentuk dalam Quran ada. Dalam Quran ada. Dan kitab kita pun ada, akan datang. Kalau kamu nak kahwin dengan Fatimah, ini ada dalam kitab kita ni. Jangan kamu kahwin dengan Aisyah. Anak dia ada dua orang, perempuan, dua-dua anak dara. Kita pergi nak
bertunan. Ataupun nak menengok dulu. Kita pergi ni nak merisik dulu. Dia ada 2 anak dara. Sama cantik, sama. Umur lebih kurang sama. Lalu kata bapa dia, kalau kamu nak kepada Aisyah, kamu tak boleh kahwin dengan Fatimah. Kita pun tak faham. Kita tak faham. Dia kata, kalau kamu nak kahwin dengan Aisyah, kamu tak boleh kahwin dengan Fatimah. Sebenarnya dia tak bagi kahwin dengan Fatimah ataupun dia suruh kahwin dengan Aisyah. Itu zahir kita faham. Maknanya kita kata, oh dia tak bagi kahwin dengan Fatimah. Aku kok mana kena pilih Aisyah. Dia tak faham. Sebab dia tak cuba memahami sifat perkata yang ada pada hati, pada diri ayah dia. Ayah dia nak cerita apa tuan-tuan dalam minda ayah dia? Ayah dia nak cerita, kamu tak boleh kahwin serentak 2 anak aku ni, walaupun cantik kedua-dua. Kamu kena pilih salah seorang daripada 2 ini. Bukan tak boleh kahwin dengan Fatimah. Bukan tak boleh kahwin dengan Aisyah. Tapi tak boleh kahwin dua-dua. Kalau kamu nak Aisyah, kamu tak boleh Fatimah. Kalau kamu nak Fatimah, tak boleh Aisyah. Ini antara kalan yang kita akan bertemu dalam Quranul Karim. Yang kita nak faham, mesej yang saya nak cuba sampai kepada tuan-tuan, ialah tuan-tuan nak faham makna yang ada tersirat dalam perkataan. Itulah dia tuan-tuan faham makna sifat perkata. Settle tuan-tuan. Seterusnya. Sebab itulah Quran disebut tadi tuan-tuan, ini tidak menjadi khilaf, tidak menjadi isu apabila kita faham. Quran ni tuan-tuan, kenapa ada orang mengatakan Quran ini perkata, Quran ini baru? Ini isu yang didebatkan di dalam kitab. Bukan pekak kita. Ada Quran ini, para ulama mengatakan Quran itu qadim. Ada mengatakan Quran baharu. Kedua-dua betul. Kedua-dua betul. Cuma kita kena tahu hak mana qadim, hak mana baharu. Inilah yang menjadi kemuncak kepada pertelingkahan di kalangan para ulama. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan. Apabila khalifah mengarahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal supaya menarik balik kenyataan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Quran itu qadim. Imam Ahmad bin Hanbal tak nak buka ruang kepada orang yang tak faham. Takut mengatakan Quran itu qadim, kena kepada sifat perkata. Lalu Imam Ahmad menggunakan umum, dia kata Quran itu qadim. Khalifah menyatakan Quran itu baru. Tarik balik kenyataan ini. Ini bercanggah. Lalu dia tak nak tarik balik. Dia rela dipenjarakan. Sehingga dirotan. Disebab dalam penjara. Terlodeh seluar dia. Karamah seluar dia naik balik. Itu banyaklah versi-versi. Apa isu tuan-tuan? Isunya ialah sifat perkata. Quran ini tuan-tuan, kalau kita kata Quran qadim, merujuk kepada kalam nafsi. Perkataan ada pada Allah. Kita dah sebut tadi tuan-tuan, Quran ada 2 makna. Makna pertama ialah, kalau kita kata Quran dengan makna sifat perkata, kalam nafsi yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang tidak ada suara, tidak ada huruf, tapi boleh dilihat, boleh didengar. Kalau Allah buka pendengaran kita, kita nampak zat Allah Ta'ala di diri dia, sifat perkata di diri dia, kita boleh dengar sifat perkata di diri dia. Itu dia Quran pada makna pertama. Apa status dia? Qadim. Jangan kata baru. Sesiapa yang mengatakan kalam nafsi ini baru, maka ijma' ulama kufur. Kerana apa? Status perkata itu qadim, bukan baru. Bukan baru ada. Sedia kala. Yang kedua tuan-tuan, Quran dengan makna apa? Ini yang baru. Dengan makna lafzi. Kalam lafzi, tuan-tuan baca, tuan-tuan tulis hari ni, baru ada. Tuan-tuan baca hari ni, baru ada Quran hari ni. Selagi tuan-tuan tak baca, tak ada lagi Quran. Tuan-tuan baca, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bila ada? Sekarang tuan-tuan baru dengar suara tu. Sekarang tuan-tuan baru ada huruf boleh tulis, ada pattern, ada alifnya, ada numnya, ada syaddahnya inna, ada alifnya, ada lamnya, ada zanya, ada ya-nya, ada numnya, alladzina. Baru ada, statusnya lah baru. Tetapi
ulama kita, dia takut orang biasa yang tak berkecimpung dalam dunia ilmu kalam bahaya. Apabila dia kata baru, takut kita perasan barunya ialah sifat perkataan ada pada Allah. Itulah Imam Ahmad menutup ruang, takut orang tergelincir akidah, maka dia kata Quran umumnya, Quran itu qadim. Settle tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan, minggu akan datang, tempat dia dan mustahil. Kita habiskan satu ayat lagi. Dan Allah Ta'ala berkata-kata pada sedia kala tiap-tiap barang yang haruh. Sikit ayatan. Dan Allah berkata-kata pada sedia kala tiap-tiap barang yang mustahil. Dia berkata, dia berperanan juga, berfungsi juga pada barang yang mustahil. Mustahil ni apa? Dia nak makna, apabila dia berkata dia nak makna yang melibatkan benda yang mustahil. Mana dia? Seperti Allah berkata-kata, wa qalatil yahudu Uzaiz ibn Allah. Berkata-kata Yahudi, Nabi Uzaiz itu anak Allah Ta'ala. Ini benda yang mustahil, istihalah. Benda yang tak berlaku pada Allah Ta'ala. Benda yang tak berlaku pada Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala berkata-kata juga. Dan Allah Ta'ala berkata-kata pada sedia kala tiap-tiap barang haruh. Haruh pun dia berkata-kata juga. Mana dia? Firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, dan Allah yang menjadikan kamu dan barang yang kamu kerjakan. Ini benar haruh. Allah nak jadi pun boleh, tak nak jadi pun boleh. Dia berkata-kata juga. Ini perkataan dia. Benda yang dikata, dia panggil. Yang disebut dengan sebutan itu berbeza. Dan mustahil atasnya ta'ala bisu. Bermula dalil, wajib ada sifat kalan bagi Allah itu baharu alam. InsyaAllah tuan-tuan, minggu akan datang kita akan bincang. Last kali minggu akan datang mustahil ini, sebelum kita masuk tajuk baru. Habis dah tajuk 13 ciri ketuhanan, dah settle tuan-tuan. Ini modul asah dalam kitab kita ini, masuklah tajuk yang simple-simple lah. Nak masuk terah yang kedua. Dia ada 6 terah ni, sistem kepercayaan kepada Tuhan ini, ataupun kita panggil rukun iman, dia ada 6 teras. Teras yang pertama, yang paling penting, yang agak sukar, complicated sedikit, apa dia? Iaitu teras kepercayaan kepada Tuhan, ada 13 ciri. Dah settle ciri yang ke-13 minggu akan datang. Kita akan masuk teras yang kedua, percaya kepada malaikah. Sepatutnya percaya kepada Rasul dulu. Dia buat kat kita ni malaikah dulu. Itu mudah aja tuan. Boleh masuk G5 Express. Cepat khatam. Dia yang lambat ni 13 ni saja, sebab kita nak faham satu-satu apa makna, apa lafaz, apa makna, apa takluk, itu saja. Yang lain tak ada dah. Mudah. Settle tuan-tuan itu. InsyaAllah kita sambung akan datang. Penutup akan datang tu kita akan cerita tuan-tuan. Mungkin kalau ada yang masih blur-blur lagi, penutup akan datang ni kita akan cerita. Dia ada sambung sikit. Nabi Musa bercakap dengan Allah. Apa makna dia? Kita akan cerita. Kalau Nabi Musa dia bercakap ni, apa yang dia dengar? Adakah dia dengar perkataan ini? Itu kita akan bahas. Tapi asasnya tuan-tuan dah faham. Dengar itu makna. Tuan-tuan dengar makna perkata. Bukan tuan-tuan dengar lafaz ini. Contoh saja kita dengar lafaz qul huwallahu ahad. Kalau Nabi Musa dia mendengar, dia bukan mendengar Quran. Nabi Musa dia bercakap dengan Allah Ta'ala, bukan tuan-tuan, bukan dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Quran. Nabi kita bercakap dengan bahasa Quran. Nabi kita dia mendengar perkataan Allah dalam bahasa Quran. Kerana Quran itu diturunkan pada Nabi kita. Maka Nabi kita dia berdialog dengan Allah tuan-tuan. Dia mendengar sifat perkataan Allah. Dia mendengar makna sifat perkata. Dia memahami. Itu dia. Bukan dia mendengar, bukan cuma kita bagi contoh saja. Qul huwallahu tu lafaz. Kalau kita dengar lafaz, kita faham makna. Tapi Nabi ni, walaupun dia tak berlafaz, Nabi tak cerita pada kita qul huwallahu ahad. Ketika itu Nabi tak turun lagi cerita kepada umat dia, qul huwallahu ahad, tak cerita lagi. Tapi Nabi dah faham sifat perkata. Sifat perkata Nabi faham. Apa yang Nabi sampaikan daripada kepahaman dia sifat perkata, lahirlah perkataan qul huwallahu ahad. Macam malam ni tuan-tuan, ada yang tulis, ada yang dengar, maka tuan-tuan pun balik cerita balik dekat isteri, balik cerita kat kawan-kawan, balik cerita kat anak, apa yang saya ucap. Tu yang macam-macam versi tu. Dia cerita aku faham ustaz macam ni.
terbalik goreng macam-macam tu. Sebab apa? Sebab kepahaman. Apa yang saya nak sampai pada tuan-tuan, tuan-tuan faham mengikut versi masing-masing. Tapi Nabi dia faham betul apa yang perkata yang Allah Ta'ala dilalah tunjuk mesej yang Allah nak sampaikan. Wallahu a'lam. Lepas tu benda-benda saya belajar tu, inilah tempat yang duk confuse. Macam mana Nabi Musa bercakap dengan Allah ni? Macam kita bercakap dua ke? Duk nampak macam tu kan? Allah kata, apa khabar? Baik Allah. Dia ingat macam tu. Bukan macam tu. Lama tak nampak, Allah tanya Nabi Musa. Lama tak nampak, Amri? Contoh saja. Bukan Allah tanya. Bukan, jangan duk ingat macam tu. Tapi kita mula-mula ni duk ingat macam tu. Allah cakap dengan Nabi Musa, lama tak nampak. Buka kasut nak jumpa dengan aku. Bukan macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.